Itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah berkaitan dengan harga kereta yang dibangkitkan oleh Pandan. Saya nak mula dengan mukadimahnya menyebut tentang evolusi cadangan inilah. Ya. Mula-mula Pandan dan PKR telah mengusulkan supaya bulan Julai tahun lepas supaya dihapuskan 100% duty excise. Isunya duty excise, ya. Kerana beza Barisan Nasional dengan PKR ini dalam hal ini, pendekatan PKR ialah menurunkan duty excise. Kerajaan Barisan Nasional berpendapat pada masa ini belum sesuai masanya, maka itulah sebabnya dilaksanakan dasar yang berbeza, tapi hasilnya tidak banyak perbezaan. Jadi ada 3 peringkat cadangan PKR ini. Yang pertama ialah untuk menghapuskan secara total abolition duty excise ni, ya. Yang lepas itu 3-4 bulan kemudian diusulkan pula dibuat pindaan bahawa yang nak dicadangkan ialah secara beransur-ansur, iaitu 20% dan untuk 5 tahun, maknanya 100% itu. Dan akhir sekali di parlimen Yang Hormat Pandan telah mencadangkan supaya ada 3 perkara baru sebut 2 supaya diturunkan 5%. Jadi saya nak cerita evolusinya. Jadi ini pada kami menunjukkan bahawa Pandan mengakui bahawa jika sesuatu itu dilaksanakan secara mendadak, ya, hakikat bahawa Pandan dalam parlimen telah mencadangkan supaya diturunkan 5%, sebelum itu 20%, dan pada bulan Julai pada tahun lalu 100%. Ini menunjukkan bahawa Pandan peka bahawa penurunan secara mendadak duty ini akan menjejaskan industri kereta dalam negara kita. Penjelasan Menteri, ya. Sila. Saya perlu sebut bahawa kenyataan Menteri itu memutabelitkan segala kenyataan yang telah dibuat oleh PKR dan juga Pakatan mengenai isu menurunkan harga kereta. Pertamanya, saya rasa sekarang ini pun Menteri bersetuju bahawa isu menurunkan harga kereta adalah tuntutan rakyat yang perlu dipenuhi oleh Barisan Nasional. Kerana ia bukan saja soal harga kereta murah, tetapi ia bersabit dengan soal keberhutangan dan juga hutang isi rumah yang terlalu menekan. Soalnya ialah daripada awal lagi PKR dan juga Pakatan telah menegaskan harga kereta naik kerana cukai yang dikenakan kepada setiap kereta, iaitu cukai excise. Cukai ini hanya dikenakan oleh kerajaan bermula tahun 2005 ke atas, setelah kita menandatangani perjanjian AFTA. Jadi kalau kerajaan memperkenalkan cukai, maka untuk menurunkan harga perlulah kerajaan menarik balik cukai. Persoalan yang telah pun dinyatakan daripada awal, yang Menteri perlu jawab, dari awal lagi kita menyatakan bahawa kita mampu menghapuskan secara beransur-ansur. Daripada hari pertama lagi kita menyatakan ia perlu dihapuskan secara beransur. Bezanya ialah Pakatan mencadangkan penurunan 20% setahun dengan peruntukan tambahan 2 bilion setahun supaya imbangan tunai itu kekal. Berbeza dengan yang dicadang dan dibawa oleh Menteri sekarang, iaitu untuk memujuk pemasang-pemasang kereta menurunkan harga kereta mengikut cita rasa dan modal yang mana mereka nak turunkan. Mohon penjelasan Menteri. Ya. Saya baru mula baru saya kata bahawa itulah evolusinya mengikut kenyataan yang seperti ini. 24 Julai 2012, ya, Pandan, masa itu belum Pandan lagi, mengusulkan supaya dihapuskan 100% excise duty, ya. Lepas itu seperti saya sebutkan tadi, beransur-ansur. Memang 100%, tapi beransur-ansur selama 5 tahun. Tapi pada mulanya bukan. Pada mulanya tak disebut ansur-ansur. Saya cerita, ya, ini latar belakang. Tak berapa relevan lah, latar belakang. Supaya saya nak sebut bahawa Pandan mengakui bahawa sesuatu jika dibuat secara mendadak, sama ada kesan hasil atau harga keretanya, akan banyak menimbulkan masalah kepada industri ini. Itu sebagai mukadimah. Saya nak rujuk kepada 4 dakwaan yang berhormat tadi. Jadi saya nak sebut, saya bukan bertablikkan, saya cuma memetik kenyataan Pandan, ya. Pada 24 Julai pada mulanya disebut tentang penghapusan total. Lepas itu 20% penghapusan total 20% setiap Pandan, tahun. Pandan. Itu benda yang sama, Pandan, Menteri. tak boleh macam ni. Kena ikut peraturan. Maaf, yang ketua, tapi apabila kenyataan Menteri itu tidak benar, perlulah kita perbetulkan juga. Ya, kalau saya panggil boleh ucap, ya. Ya.
Betul lah. Okey, terima kasih Datuk Yang Dipertua. Ada 4 perkara yang dibangkitkan oleh Yang Hormat Pandan berkaitan perkara ini. Pertama ialah kaedah pujuk, ya. Yang kedua, Yang Hormat sebut tentang kalau turun satu model lain akan naik, maka maknanya tak ada kesan lah. Yang ketiga, Yang Hormat kata kalau turun harga ni akan potong gaji ataupun overtime. Yang keempat, Yang Hormat kata kalau turun harga akan dengan izin cut corners, akan kurangkan kualiti dan lain-lain. Jadi itulah 4 perkara yang disebut oleh Yang Hormat dalam Parlimen. Yang pertama, kaedah pujuk, ya. Yang kerajaan lakukan ialah mengadakan konsultasi secara keputusan. Ini amalan kerajaan. Selalu mengadakan perbincangan dengan syarikat-syarikat kereta. Dan ini amalan bukan saja terhad kepada sektor kereta, lain juga, ya. Jadi seperti yang Hormat sedia maklum, ada beberapa variable yang menentukan harga kereta. Yang pertama ialah kos pengeluaran, ex factory price. Ada buruhnya, materialnya, ya, bahan-bahan import dari luar negara, itu ex factory price. Itu satu perkara yang menentukan harga kereta. Yang kedua ialah duty excise. Yang tiga ialah duty cukai jualan. Yang keempat ialah margin ataupun kadar keuntungan yang dikenakan oleh syarikat. Jadi harga itu bukan sekadar ditentukan oleh duty excise, ditentukan juga oleh ex factory kos pengeluaran itu. Jadi kalau kita berniaga, Pandan berniaga, umpamanya takkanlah Pandan nak mengenakan subsidi dengan mengenakan harga kurang daripada kos pengeluaran. Jadi ada had untuk kita kurangkan. Itu sebagai penjelasan, ya. Saya minta penjelasan. Saya setuju dengan apa yang Menteri sebut. Saya pun pernah bertugas sebagai pengurus besar kilang. Cuma saya nak tanya Menteri, selain daripada kereta yang cukainya antara 85 hingga 120% ini, selain daripada arak dan juga rokok, ada lagi ke barang yang cukai yang dikenakan setinggi ini? Apabila cukai satu kali ganda daripada kos kilang, sudah tentulah harga kereta itu melambung. Untuk Menteri memberi gambaran seolah-olah harga kereta itu tinggi bukan kerana cukai adalah tidak tepat. Saya belum habis lagi, Ya Hormat. Saya belum habis. Itu baru mukadimah ialah. Yang disebut di sini ialah yang disebut di sini ialah betul. Yang fakta itu fakta, ya, kita tak boleh lari. Fakta itu fakta. Kita tak boleh tipu Parlimen, Ya Hormat, cerdik-cerdik pandai mereka, ya. Fakta itu fakta, apa yang benar itu benar, yang tak benar itu tak benar. Itu tera-tera 65 hingga 100% itu semua mengetahuinya. Saya tidak ada siapa boleh menyembunyinya, lebih-lebih lagi nak membohongi Parlimen. Jadi yang disebut itu benar, bukan perkara yang tak benar. Jadi saya nak sebut di sini bahawa yang kita lakukan ialah untuk mengadakan konsultasi ini kerana yang berlaku dalam beberapa syarikat kereta ialah mereka telah berjaya untuk meningkatkan daya pengeluaran. Umpamanya contoh syarikat Pro 2, ya. Sebelum ini kurang cekap, daya pengeluarannya agak rendah. Dibuat perbandingan kos pengeluaran Malaysia dengan beberapa buah negara lain, yang mana DMC ini, Daihatsu Motors Corporation, sebuah subsidi syarikat Toyota beroperasi. Mereka maklumkan kerajaan bahawa daya pengeluaran di Malaysia ini lebih rendah. Maka telah dilaksanakan satu konsep nama dojo. Dojo ini disiplinnya, ketepatan masanya, downtime-nya, dan ini telah meningkatkan kecekapan, ini telah meningkatkan daya pengeluaran. Dan pengumuman yang dibuat oleh syarikat untuk mengurangkan harga kereta itu adalah ada kaitan dengan langkah-langkah penjimatan yang telah dilakukan. Jadi saya nak sebut sini satu komponen kos kereta ini ialah ex factory price. Jadi maknanya apabila dalam kes Pro 2 umpamanya ex factory price nya turun, ini membolehkan syarikat Pro 2 mengumumkan pengurangan harga. Dalam hal ini saya nak maklumkan bahawa kita tidak maksa syarikat-syarikat. Ini adalah dasarkan kepada kuasa pasaran dan juga oleh kerana saingan semakin meningkat. Umpamanya bermula 112010 import duty daripada ASEAN telah pun menjadi kosong, ya. MFN boleh celang duty daripada negara-negara 30%. Kalau beli kereta daripada Amerika ke Europe lain-lain, import duty-nya 30%. Jadi kalau daripada Thailand harganya ataupun duty-nya kosong. Maka itu ini telah juga menimbulkan saingan. Jadi apa yang berlaku dalam industri kereta hari ini, hasil daripada banyak perbincangan yang kita adakan ialah daya saingan semakin meningkat. Dan ini telah
telah memberi motivasi kepada syarikat-syarikat kereta mencelah untuk mengumumkan beberapa pengurangan harga. Jelasan ya Menteri, saya mewakililah secara tidak rasmi pekerja-pekerja otomotif di Malaysia, membayangkan bahawa kenyataan Menteri tadi adalah tidak adil kepada mereka apabila diberi gambaran, bersetujukah atau tidak Menteri, gambaran dan penjelasan yang Menteri bagi tadi seolah-olah mengatakan bahawa harga kereta Malaysia mahal kerana pekerja kita tidak cekap sehingga kosnya tinggi, sedangkan yang menambah harga kereta sampai sekali ganda itu adalah cukai kerajaan. Sebut oleh Pandan pada awal tadi ada 4 variable menentukan harga kereta. Yang pertama effective price, yang kedua ialah duty excise, yang ketiga ialah cukai jualan, yang keempat ialah margin keuntungan. Jadi tak boleh kita nak kata harga kereta ditentukan satu saja. Benar, ya benar bahawa duty itu ada saya kata 4 komponen. Saya tak menafikannya. Ya. Saya tak menafikan 4 komponen, jangan Pandan nak cuba elak. Ya. Jadi itu berkaitan dengan pujuk. Ya, kita bukan ada 3 yang berkaitan pujuk. Biar selesai dulu. Ya. Selesai dulu. Saya Bapak nak selesai dulu. Saya selesai. Dulu. Jadi dalam hal ini apa yang dilakukan oleh kerajaan ialah untuk mengadakan konsultasi secara berterusan. Dan Yang Hormat sudah maklum bahawa bukan kerajaan yang membuat pengumuman. Pengumuman ini dibuat oleh syarikat-syarikat kereta. Jadi ahli-ahli yang berhormat, ini telah kita lakukan. Maka janji Barisan Nasional ialah untuk tempoh 5 tahun 20 hingga 30%. Tapi ini tidak preclude dengan izin. Ya, kita tidak menyatakan bahawa kerajaan tidak akan mengkaji duty-duty. Ya. Kita tak kata ini sampai bila-bila, sampai kiamat, tak ada. Ya. Tetapi umpamanya sekiranya kerajaan rasionalisasikan struktur cukai, ya, mungkin cadangan umat boleh dipertimbangkan, ya, mungkin sekiranya. Dan ini ada kaitan dengan tax reform yang satu perkara yang begitu komprehensif, termasuklah GST dan lain-lain. Jadi saya nak maklumkan pada Dewan Yang Mulia ini bahawa pada masa ini itulah pendekatan kita. Tetapi untuk masa hadapan kita tidak menyatakan bahawa perkara ini tidak berlaku. Bila diadakan satu penyusunan semula cukai dalam negara kita, termasuklah GST dan lain-lain, mungkin ini dapat kita kaji. Itu jawapan kepada soalan Menteri. Tak penjelasan. Yang ni ada 5 yang bangun. Yang mana Menteri? Menteri, orang yang mana? Batu. Ya, terima kasih. Batu. Terima kasih. Sila. Yang lain duduk ya. Saya dengar dengan tekun. Saya setuju. Duduk elok-elok lah. Duduk atas kursi elok-elok. Saya setuju yang Menteri Yang Berhormat Jeli. Yang Berhormat, bila saya kata duduk elok-elok, duduk elok-elok. Boleh berdiri untuk tunggu giliran untuk jawab. Tak boleh, ada seorang dia yang boleh berdiri. Tengok peraturan mesyuarat. Saya setuju ada 4 variable dalam penentuan harga. Tapi bila kita bincang di sini, kita harus realistik dan kita hanya sepatutnya letakkan tanggungjawab yang terbesar untuk variable yang kerajaan boleh kontrol. Kita tak boleh kontrol pasaran dunia. Kita tak mungkin untuk tukar productivity dalam overnight. Tetapi variable yang boleh kita control adalah tax. Regime tax is the first priority of the kerajaan. Sebab kita bincang dengan apa pun, perjanjian free trade agreement, perjanjian apa, kita tidak bincang tentang productivity, kita tidak bincang tentang output dan lain-lain lagi. Kita bincang bagaimana kerajaan untuk merasionalisasikan cukai supaya pengguna ini dapat manfaat daripada dasar kerajaan. Yang kita harus dengar bukan secara absolut berapa persen kereta itu akan turun, tetapi kita ingin dapat komitmen dan agenda kerajaan, sama ada kerajaan berniat untuk kurangkan atau hapuskan excise duty ini. Datuk Speaker, bersekali dengan bagi sepatu. Sama sepatu. Minta saya jawab dia. Beberapa soalan sekali Jadi Menteri nak jawab saya dah jawab dalam Dewan ini soalan berkaitan perkara ini. berkenaan dengan Dan, Sabah belum. Kementerian sudah menjawab, menyatakan pada masa ini, pada hari ini, sekarang jam 3 petang 2.55 8 hari bulan Julai, pada masa ini kita tidak bercadang
untuk mengurangkan duty excise. Kenapa? Kerana kita belum lagi berjumpa walaupun cadangan 20% penggantinya yang boleh, oleh kerana kita perlu memastikan fiskal kerajaan ini mantap, maka kerajaan belum lagi berjumpa satu alternatif pada hari ini, pada masa ini. Tetapi yang saya sebutkan tadi, pada masa depan ia bukan makna bahawa kita tutup pintu sama sekali. Jika ada kaedah ataupun ada penggantinya melalui transformasi cukai ini, mungkin ini boleh diberi pertimbangan. Jadi saya tak kata bahawa kita tidak akan pertimbangkan. Jadi Menteri, saya teruskan. Menteri, nak bagi celahan ke tidak ni? Ada 6 yang bangun. Minta kapal, bagi pula.